هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاب و7 سنبلة خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka daripada kaumnya, sesungguhnya saya bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu jika kamu dapat mentakbirkan mimpi. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah, kita sambung pada malam ini muka surat 254. Itulah tajuk pengabdian kepada kepentingan masyarakat. Termasuklah kalau sempat, insyaAllah kita akan bincangkan sedikit tentang ciri-ciri ekonomi di dalam Islam. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, dan sebagai bukti bahawa urusan dunia diatur dengan agama ialah dengan adanya kewajipan pemerintah Islam berusaha memenuhi segala macam kepentingan masyarakat, baik kepentingan yang berupa kepentingan fisik ataupun material maupun kepentingan moral ataupun spiritual. Kesemua kepentingan ini termasuk fardu kifayah yang harus ada pada setiap masyarakat. Tuan-tuan muslimin, sebelum ni kita dah bincangkan bagaimana luasnya ataupun umumnya dalam pemerintahan Islam, termasuklah dari segi untuk memilih siapakah khalifah ditentukan di dalam Islam. Tujuannya ialah bahawa yang akan mentadbir kita dan yang akan kita ikut ialah pemerintah ataupun ketua negara yang membawa alat tuju bukan setakat untuk kehidupan dari segi makanan sahaja atau bukan sahaja dari segi kehidupan secara zahir, malah ianya juga dari segi kehidupan kerohanian adalah dituntut di dalam agama Islam. Maka perbincangan kita pada malam ini ialah bagaimana dalam segala hal bahawa perlunya kita sebagai manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalam pentingnya bermasyarakat. Sebagai seorang ketua negara, bahawa hendaklah pemerintah ataupun ketua negara tersebut menguruskan rakyatnya
bukan setakat dari segi kehidupan berekonomi sahaja, malah juga dari segi kehidupan pergaulan kemasyarakatnya juga hendaklah diatur berteraskan kepada agama Islam. Ibnu Abidin di dalam kitabnya yang bernama Khasyiyah Furudul Mukhtar ala Duril Mukhtar menerangkan, dan termasuk bahagian fardu kifayah adanya perusahaan yang menghasilkan segala yang dihajatkan oleh masyarakat. Maknanya tuan-tuan, pemerintah dia berkewajipan dan bertanggungjawab sekiranya ada sesuatu produk tersebut susah kita untuk mendapatkannya. Contoh produk yang Islam. Katalah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kehidupan kita termasuklah dalam sembelihan, ianya juga diberikan satu perhatian yang sangat khusus. Bukan setakat kita bergantung kepada ekspor daging yang diekspor daripada negara-negara luar, apatah lagi negara tersebut adalah bukan negara Islam yang mengambil berat terhadap halal dan haram. Saya bagi satu contoh kajian yang baru sahaja dikeluarkan kenyataan tersebut pada 8 hari bulan 10. Mana bulan ni lah, lebih kurang 3 hari selepas kita melakukan ibadat korban. Saya terjumpa satu kajian 2 orang doktor pakar. Yang pertama ialah Dr. William Kus, dan yang kedua ialah Dr. Hazim daripada salah sebuah universiti terkemuka di Jerman. Mereka membuat satu kajian berkenaan dengan kenapa kalau orang Islam bila mana menyembelih lembu ataupun binatang ternakan, di antara yang perlu diambil perhatian ialah dengan menggunakan pisau yang tajam. Kenapa tak bolehkah kita jerut ke, kita tikam ke, kita potong ke, kita katok kepala dia ke? Kan senang. Berbanding dengan kalau kita lihat melakukan korban di Malaysia, pertama, walaupun lembu tu dah diikat, tapi nak rebahkan lembu tu kadang-kadang setengah jam tak rebah lagi. Nah, kawan tu sebelah sana guna tali, sebelah sini guna tali, nak ikat dua-dua kaki tersebut, kemudian tarik, kemudian baru tolak supaya lembu tu rebah, kemudian ikat kaki dia. Tak cukup dengan ikat kaki 2, 6, 5, 7 orang pi tindih pula ke atas, pegang, ada yang sampai pijak kepala lembu. Kan? Tak kesenang kalau contoh pi buat kejutan elektrik ataupun pi katok dulu kepala tu, lepas tu dah rebah pensa, sembelih seorang pun tak ada. Kan mudah. Tak payah kita ramai-ramai. Maknanya tukang sembelih seorang je. Yang tukang lapah tak apa ramai. Kan? Ikat lembu tu patut tembak, rebah. Okey, settle, ambil. Seorang je menyembelih, tak boleh ke? Okey. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, maka mereka menciptakan 2 jenis chip. Satu chip tersebut dalam bahasa Inggerisnya yang saya berikan kod, saya lupa dia punya kepanjangan dia, EEG. Satu lagi dengan kod ECG. Okey. Yang kod EEG diletakkan berhampiran dengan otak, manakala kod yang ECG diletakkan berhampiran dengan jantung. Kemudian dilepaskan lembu tersebut
mereka bercampur semula dengan lembu-lembu yang lain, ingin melihat ataupun menyesuaikan tadi keadaan Cip dengan kehidupan harian lembu, waktu dia tidur, waktu dia makan, dan juga waktu berada pada kumpulan lembu di dalam kandang tersebut. Katalah kajian itu 15 hari, lepas 15 hari keluarkan lembu yang ada Cip tadi, kemudian bahagi dua. Katalah 10, 5 sembelih mengikut syariat Islam, 5 lagi sembelih mengikut cara orang putih. Okey. Ya, cara Islam ni tadi buat macam kita lah. Nah, tidak ada menggunakan kejutan elektrik dan ketuk, tak ada. Memang cara yang biasa, maknanya lembu tu dalam keadaan sehat walafiat, normal 100%. Kemudian ketika berlaku penyembelihan menggunakan pisau yang tajam, pada 3 saat yang pertama mereka tidak menjumpai atau menemui apa-apa perkara yang luar biasa pada chip yang kod EEG. Manakala 3 minit atau 3 saat yang kedua mereka melihat signal menunjukkan bahawa kod yang EEG tadi diumpamakan seperti orang yang mengantuk kemudian dia tidur. Maksudnya mereka mengambil kesimpulan lembu ni tidak mengalami sakit apa-apa. Itu sebab tuan-tuan, pisau tu kena tajam. Jangan pisau tak tajam lepas tu orang tu je kuat. Oh, dia pergi tenyeh kat leher lembu tu sampai tak mampu. Ya. Tak boleh paksa juga dengan tenaga tu macam apa? Yang WWF. Dia punya ram ke badan tu luka juga. Setengah jam lepas tu putus, katalah macam tu. Ya, memang setengah mampu lembu. Tapi bila pisau tu tajam, terutama pisau yang tuan-tuan guna yang menggunakan apa nama ni, magnet, ya, dia tolong sakok sama. Lagi dia tarik pisau tu bila berhampiran dengan tekak lembu tu, lagi dia tarik, dia ada magnet. Mahal pisau tu. Nah, kamu rasanya 300 satu sebiji, mungkin sampai ada yang 700 harga dia. Mahal. Khas untuk menyembelih. Tuan-tuan pergi potong bawang kat kedai, lepas tu haram, tak boleh sembelih lah. Pisau tu memang dicipta khas untuk menyembelih. Okey. Manakala kod ataupun chip yang diletakkan pada berhampiran jantung tadi, pada 3 saat yang pertama mereka melihat signal yang ada pada chip tersebut menunjukkan respon yang sangat cantik. Maksudnya degupan jantung lembu tadi mula menunjukkan laju ataupun dia pump laju. Pada 3 saat kedua lagi semakin laju. Pada 3 saat yang kedua semakin laju. Maksudnya mereka kata bahawa bila berlaku tadi penyembelihan, maka jantung tadi dia pump darah yang ada di dalam badan ataupun daging lembu tadi, dia keluarkan darah semaksimal mungkin, maka dia kata orang Islam memakan daging yang paling sehat dan juga paling sempurna. Okey. Sebaliknya, bila mereka sembelih tadi 5 ekor tadi, sembelih dengan cara pi katok dulu kepala lembu tu ataupun buat kejutan elektrik ataupun tembak ke, lukakan dan sebagainya. Kemudian lembu tu dah rebah, ya, seorang sembelih pun tak apa. Kawan tu dah separuh mati dah pengsan, dah nak mampu dah. Sembelih seorang pun tak apa. Tetapi mereka menemui satu hasil kajian chip yang kod EEG tadi, baru 3 pertama signalnya sudah mula malam. Baru 3 minit pertama tadi mereka menemui signal tersebut. Belum disembelih, signal tadi sudah menunjukkan menunjukkan bahawa lembu tadi meradang dalam keadaan kesakitan sebab ketuk kepala dia, yakni otak dia pun dah sakit. 3 minit kedua lagilah menunjukkan lembu tadi dalam keadaan yang cukup tersiksa.
Manakala chip yang berada, yang kod ECG yang diletakkan berhampiran dengan jantung, 3 minit pertama sudah mula malap, 3 minit yang kedua hampir-hampir berhenti. Menunjukkan dia kata bahawa darah tidak sempat dipam keluar sepenuhnya daripada urat dan juga daging tersebut, maka dipercayai orang yang memakan daging tersebut risiko dia untuk mendapat penyakit sangat tinggi, sebab Allah sebut di dalam suratul Baqarah, ada Allah sebut di dalam surah An-Nahl pun ada Allah sebut bahawa hurrimat alaikumul maitata waddama walahmal khinzir, yang keempat wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi ujung tu Allah kata pamanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma alaih. Okey, maksudnya Allah haramkan 4 perkara. Pertama ialah bangkai, haram kita memakan bangkai. Yang kedua ialah darah. Hurrimat alaikumul maitata, bangkai, waddama, haram memakan darah. Tu darah yang dalam macam mana? Yang ketiga Allah kata walahmal khinzir, kan, memakan bangkai babi, makan daging babi juga haram. Dan yang keempat ialah apa juga yang disembelih yang menyebut selain daripada nama Allah. Okey. Tapi Allah kata pamanitturra ghaira baghin wala 'adin, kalau terpaksa kena makan darah tersebut. Nah, terutama kalau tuan-tuan musim raya korban, memang terpaksa kita makan darah yang sangat-sangat baru sembelih, yang untuk buat sup dan juga kenduri. Nah, seperti yang buat untuk akikah. Nah, termasuklah juga sekali lagi saya sentuh sikit yang berlaku sehari dulu. Yang baru ni korban yang orang bagi patu bodek-bodek bubuh nama sendiri. Kan? Okey. Yang daging akikah tadi selalunya akan siang lebih awal, kemudian dimasak. Nah, walaupun darah tersebut adalah cukup baru, maka kita makanlah sup tersebut. Ada dia berkata, hati-hati ya, ini daging baru. Sebenarnya isunya tuan-tuan, yang buat kita pening itu bukan daging tu. Yang kita buat pening itu darah yang ada dalam daging tu. Nah, sebab adalah daging itu daging baru. Kalau nak tunggu kita masak daging tersebut tak ada darah, muslimat agak-agak bila nak masak? Tuan-tuan letak kat situ, meleleh darah. Kadang-kadang dah bawa balik rumah dah, simpan dalam peti sejuk. Dah seminggu, 2 minggu, sebulan dah. Lepas tu bila nak masak, letak keluar sekejap. Bila nanti dia sejuk balik, muslimat ada darah dah? Ada darah balik. Agak-agak bila baru tak ada darah? Sampai bila pun tak jumpa tak ada darah. Nah, itu sebab Allah kata pamanitturra ghaira baghin. Kalau kamu makan tadi darah tersebut, bukan tujuan melampau. Kita dah usaha dah, kita dah sembelih dah, tapi nak keluarkan darah 100% dalam daging tersebut tak dapat ataupun tak ada upaya. Maka Allah kata memakan daging darah tersebut fala itsma alaih. Kita tidak berdosa memakan daging yang di dalam daging tersebut ada darah. Bukan halal, dimaafkan. Nah, kalau sahaja pisahkan daging, kemudian yang darah meleleh itu minum ataupun masak minum, hukumnya adalah haram. Itu sebab saya kata memakan darah yang ada dalam daging tersebut dimaafkan kita makan. Itu sebab daging ini dimaafkan untuk dimakan, tetapi tidak dimaafkan untuk bawa sembahyang. Contoh, katalah buat korban akikah ke, makan lepas sembahyang zuhur. Jenis kita lepas zuhur kita sembahyang sunat dulu. Yang jenis kelapa ni salam-salam pi bangkit dah.
Kita bimbang sekali lagi, mampu ekor aku ada dalam no, ekor lembu lah, bukan ekor diri. Sekali lagi habis pula ekor lembu katanya, ambil siap-siap, bubuh dalam plastik, nak simpan pun takut tak selamat, bubuh dalam jubah, lepas tu sembahyang, tak sah sembahyang. Mana darahnya? Darah tu dah bercampur dengan dalam puasa, ataupun buat kari, ataupun buat rendang dan sebagainya. Okey. Itu tak termasuk lagi 1-2 surah yang saya dikenal pasti, yang sebab dia bertanya kepada saya, yang satu tu dan selamat. Nah, berlaku di surau Kampung $4 di Kemunting. Kebetulan kita raya hari Ahad, saya kuliah hari Khamis pertama. Sini kuliah Khamis ketiga. Khamis kedua di Taman Lakeview. Kali Jumaat atau Khamis keempat patah balik di surau Kampung $4, 2 kali sebulan di situ. Okey. Dia bertanya, Ustaz, kami nak tanya, boleh tak ada orang bagi lembu seekor? Kami, dia kata, Ustaz, surau, nak cari tabung surau ni, dia kata sangat-sangat susah. Tuan-tuan tengoklah macam mana kehidupan di surau Kampung $4. Tapi keberkatan hidup mereka, bukan saya nak puji. Yang pertama, kalau bulan Ramadan more sebulan penuh, bukan 29 hari. Kalau puasa tu 30 hari morenya. Satu. Yang kedua, walaupun dia surau orang kampung, termasuklah saya, orang lain mengaji saya tak tahu, tapi kalau saya mengajar kat situ, alhamdulillah setakat ni, walaupun jamuan ringan, tiap-tiap saya mengajar, dia orang dapat menyediakan jamuan ringan. Kadang-kadang beratlah. Nah, terutama kalau kami malam Jumaat, kadang-kadang ada tahlil. Okey. Itu kehidupan mereka. Cuma yang disebut tu, dia kata, kami Ustaz, dia kata, boleh tak satu pangku 500, tapi kami jual 300 sahaja. Kali 7 dapat 2,100. Boleh masuk tabung pengajian katanya. Nah. Jadi saya sebutkan, sebelum saya jawab, saya kata selalunya orang yang memberikan lembu ini ada 3 kategori. Kategori yang pertama ialah persendirian. Orang tu memang dia ada lembu, ataupun dia ada duit, dia beli lembu, lepas tu dia derma atau dia sedekahkan untuk disembelih sempena dengan hari raya Idul Adha, bukan korban. Dia sedekah untuk dikorbankan, ataupun untuk ditumbangkan, ataupun untuk disembelih, yang akan diagihkan kepada penduduk-penduduk di sekitar surau atau kampung tersebut, yang akan diagihkan dagingnya kepada penduduk kampung tersebut, tak kira kaya ataupun miskin. Yang kedua ialah ada kalanya lembu tersebut adalah sumbangan daripada syarikat. Syarikat ni pun ada 2. Satu, syarikat individu, memang dia punya, nama pun dia, yang berniaga pun dia, pekerja pun dia, kemudian maju ekonomi dia. Satu lagi saya kata syarikat yang orang ramai, contoh bank Islam, sumbangan apa lagi? Tabung haji, ataupun sumbangan bank rakyat dan sebagainya. Ini adalah syarikat yang orangnya ramai. Kalau yang pribadi, mungkin dia kata, ni saya derma seekor lembu, tapi 2 ni dah nama kami dah, nama saya seorang, nama suami seorang, atau nama saya seorang, nama isteri seorang. Dia kata ada 5 pangku lagi, minta izin, tolong tanya siapa-siapa yang ingin join sama, dia setuju, saya izinkan bubuh nama tu kepada nama mereka. Bolehlah tahan. Pertama dia minta izin, yang kedua hadir. Ini masalahnya tuan-tuan, saya kata kadang-kadang lembu tersebut adalah derma ataupun sumbangan ataupun yang disalurkan oleh YB. YB ini tak kira siapa, dia hanya tempat menyalurkan. Kalau saya YB, saya bagi. Tuan-tuan kalau ingat dulu si ahli parlimen dulu apa?
KBS dulu pembagi. Tapi dia bukan buat korban. Dia hanya tempat menyalurkan. Tujuannya, saya kata duit itu siapa punya? Kita punya. Duit yang kerajaan itu kita punya. Kerajaan kutip, sekali lagi kalau sempat kita cerita tentang ekonomi Islam. Ya. Duit itu kita punya. Kerajaan dia kutip daripada kita, ataupun kita bekerja dan sebagainya. Kemudian dia agihkan balik, termasuklah subsidi. Dia tolong kita, duit kita dikembalikan. Itu bukan duit pemerintah, bukan duit individu, bukan duit menteri. Menteri-menteri termasuklah Perdana Menteri, dia hanya mengurus tadbir ekonomi negara. Hari ini dia, dulu sebelum tu Pak Lah, sebelum tu Dr. Mahathir, sebelum tu, semua tugas mereka adalah menguruskan ekonomi. Jadi saya kata, macam mana boleh dia agihkan pula atas nama dia? Yang kedua, resikonya YP tujuan dia diberikan kepada seluruh rakyat ataupun orang-orang yang mengundi di kawasan tersebut. Kalau saya dah ambil satu pangku, bini saya ambil satu pangku, menantu saya ambil satu pangku, saya lagi 3 pangku, aku bawa pada rumah dah. Itu orang lain nak makan apa? Nah, okey. Yang kedua, minta izin kat siapa? Oh, dia adalah sebab YB itu sepupu saya. Dia berikan kepada Korea tersebut bukan atas nama sepupu, atas nama ahli pengundi di kawasan tersebut. Nah, habis-habis saya mengajar, dia sebut pula di Masjid Kemunting baru ni, dia kata, Ustaz, di tempat saya lagi dah siap buat akikah katanya. Bayang tuan-tuan. Sedangkan kalau kita tengok sunat akikah itu ialah apabila mana si bapanya berkemampuan untuk mengakikahkan anaknya. Kalau lelaki dia kira 2 ekor lembu, 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Ini pakat bubuh berlaku. Saya kata ini perlu kita perbetulkan supaya ianya tidak menjadi satu kezaliman ataupun yang disebut sebagai merampas hak orang lain di sesebuah masyarakat tersebut. Itu sebab tuan-tuan, nasihat saya ialah kalau tahun hadapan kita cuba buat satu kaedah, jangan seolah-olah kita menyiksa lembu, tapi kita berikan lembu tersebut kebebasan. Contohnya ialah dengan kita, kalau katakanlah tahun ini pun dah 500, mungkin tahun depan katalah 500 juga satu pangku atau satu nama, maka kita minta katalah 520 ringgit adalah pengurusan. Jangan kita ambil upah daging korban tersebut sebagai upah menyembelih, melapak dan sebagainya. Maka yang 20 ringgit tadi mungkin ada upah penyembelih, bukan atas nama korban tapi pengurusan. Yang keduanya ialah supaya termasuklah kita beli tali jenis pakai buang. Ini kadang-kadang berlaku dah siap dah sembelih, tapi lembu tersebut tak boleh nak bebas lagi untuk dia tolak darah tersebut dengan sempurna disebabkan kita sedang terhege-hege membuka tali yang ada pada kaki lembu tersebut. Kadang-kadang tali habis terbuka, lembu pun dah tak bernyawa ataupun dah tak bermaya dah. Bermakna, ini boleh membantutkan pengeluaran darah semaksimal mungkin. Tapi bila mana kita sembelih, kemudian dah dia tergolek dah, kita potong tali tersebut menggunakan pisau yang saya sebutkan parang yang saya sebutkan tadi sebagai pakai buang. Mana kita katuk sekejap je lah tali tersebut potong. Kalau kita tengok lembu tu pun dia kan macam seolah seolah dia lari, menendang. Bila dia menendang, gegaran ataupun getaran tali jantung dia pam darah tersebut lagi cepat. Darah tersebut keluar daripada seluruh anggota di dalam badan lembu tersebut, supaya insya-Allah taala kita memakan daging lembu yang paling sehat. Ada satu tempat tu saya kata di antara mengurangkan risiko yang saya sebut tadi ialah memakan darah. Saya kata boleh tak kita buat? Kita letakkan 2 kuali. 1 kuali rebus sahaja.
Kemudian angkat daging itu baru letak kepada rebusan yang kedua yang sudah pun disiapkan dia punya wah-wah dia semua situ. Tujuannya ialah air yang ini tadi kita buang sebab pada air tersebut tadi adalah rebusan yang pertama. Ada orang tak setuju. Dia kata kami dulu sini, dia kata daripada dulu. Saya kata tak apa, saya sebut bukan sebab haram halal, tapi mengurangkan risiko disebabkan kerana air ni tadi darah tersebut masih banyak lagi. Tapi bila mana kita ambil, kita makan daging tersebut sudah tentu lebih sehat insya-Allah. Walaupun daging itu baru, mungkin orang yang memakan daging tersebut dia tak kisahlah pening kepala, terutama mereka yang ada penyakit darah tinggi. Ini bila mana darah tinggi je dia berkata, Haji, tak takut ke darah tinggi katanya. Maknanya masa makan tersebut pakat-pakat tegur, ini darah tinggi ni tak boleh makan banyak-banyak ni katanya. Kita tengok di Arab ni, kalau sembelih kambing seekor berapa orang makan? 4 orang, 5 orang je makan. Kita kat Malaysia ni makan makan sikit je. Ini daging kambing ke? Tak dengar pula kita dengar Arab habis-habis makan terus tumbang. Pasal apa? Pasal di antaranya tadi sebenarnya bukan daging tu. Nabi makan daging kambing. Ada hamba Allah Ta'ala dia kata saya tak boleh dah, dia kata pergi haji baru ni, dia kata saya makan daging kambing, dia kata memang sedap, Arab masak sedap, tak bau kambing, dia kata. Saya pun pulun, dia kata lepas tu kena gatal-gatal. Saya kata bukannya kambing tu gatal-gatal, yang gatal-gatal tu sebab pulun kambing. Rasulullah dia makan kambing tapi tak banyak, tapi berterusan makan, besok makan lagi, tapi tak makan kambing macam kita. Kita dapat makan kambing mentang-mentang sekali setahun buat akikah, buat korban, makan kambing macam muntah ke darah. Macam mana tak masuk hospital? Jadi yang salah tu bukan kambing tu, yang salah tu ialah sikap kita dalam memakan tersebut. Yakni kalau Nabi ialah kenyang sebelum berhenti sebelum kenyang, makan selepas lapar. Kita baru makan tadi, pergi kat syurah, ustaz makan? Tak apa, makan free tak apa, baru makan nak? Boleh, tinggal lagi boleh katanya. Boleh belaka kita. Tu macam mana kita tak sakit? Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Okey. Jadi sesebuah ketua ataupun negara merupakan satu fardu ain mewujudkan satu perekonomian, termasuklah kilang. Katalah tuan-tuan, kita kilang mi, katakan mi dibuat, kebanyakan kilang dibuat oleh orang yang bukan Islam, menyebabkan kita nak dapatkan mi produk Islam kurang. Maka ketika itu kerajaan berkewajipan untuk menambah kilang supaya ianya dapat menampung keperluan orang Islam. Apa sahajalah dalam bidang halal dan haram. Termasuklah baru ni ada satu iklan di Kedah. Sebab saya radio yang paling saya gemar buka 2 je. Satu radio IKIM, satu lagi radio Kedah. Sebab radio Kedah ni walaupun RTM juga, tapi saya berpandangan dia agak Islamik. Radio Perak ni tak habis-habis dengan lagu Hindustan. Untuk kamu aja. Saya tak minat lagu Hindustan ni, tapi dia kata untuk kamu aja. Tak berminat, kecuali kalau macam yang petang tu 6.30 sampai pukul 7 tu ada kuliah. Tapi radio IKIM dengan radio Kedah ni dia agak Islamik, terutama pada waktu siang hari. Termasuklah juga lepas azan maghrib dia pasang kaset mengaji. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Dan perusahaan-perusahaan yang dihajatkan masyarakat itu berbeza sesuai dengan perbezaan tempat dan masa. Kalau katakanlah negeri Perak contohnya, sesuai dah agak-agak kena buat kilang tepoyak. Kalau katakanlah kita susah untuk mendapat tempoyak yang fresh. Kebanyakan tempoyak ni ialah buat daripada durian yang
Saya pun heran juga. Oh, dia kata tak boleh makan dah, dia kata boleh buat tempoyak katanya. Bermakna tuan-tuan apa dia? Label ataupun standard tempoyak negeri Perak sangat rendah. Pasal apa? Dibuat daripada durian yang tak boleh dimakan. Jangan makan dah, masam dah, nanti sakit perut. Tempoyak tak apa. Kalau dah makan pun tak boleh, kenapa tempoyak jadi boleh? Kenapa kita tak jadikan? Contohlah tuan-tuan, boleh tak kita buat tempoyak ni, durian musangking? Boleh. Tapi dia kata ustaz harga dia tak nak belilah katanya pula. Mahal lah tempoyaknya katanya. Tapi padanlah pun. Okey. Masak dengan ikan patin. Kita pula ikan patin ketandusan. Produk orang Islam yang dibela oleh orang Islam, yang pemakanannya pun cara Islam. Kita banyak didengar. Bunyi-bunyi. Tak boleh ustaz, tempoyak ni jumpa dia kata baru ni di tempat sekian-sekian, dia kata bila dikeringkan airnya, saya terkejut, saya tengok dia kata banyak tulang ustaz. Saya pun tak tahu tulang apa, tapi yang kawan-kawannya dia kata tulang ba'ali bayam. Itu dia. Macam mana? Jadi sebagai pemerintah, sebagai orang yang menguruskan rakyat, di antaranya apa jua keperluan berbeza dari segi masyarakatnya. Okey. Kalau tuan-tuan contoh kalau Terengganu ataupun Kelantan, apa yang sangat diperlukan? Wudu. Kena buat kilang wudu. Kena buat syarikat wudu sebab mereka minat. Jadi tak sama, Melaka lain, Johor lain. Okey. Justru itu pemerintah harus selalu memperhatikan dan memberikan kemudahan yang cukup agar perusahaan-perusahaan dapat berkembang dan maju. Jadi dengan demikian mendirikan perusahaan ataupun kilang dan juga industri kerajinan ataupun kerak tangan yang diperlukan oleh masyarakat termasuk fardu kifayah. Ikut kesesuaian lah. Kalau contoh Taiping, satu kilang pun dah cukup, satu lah. Mana kerajaan lepas tangan. Dia fardu kifayah ni, selesai perkara tersebut, orang lain tak payah dah. Artinya fardu kifayah, seorang buat, orang lain tak payah. Itulah kalau terjemahan mudahnya. Contoh kalau ada kematian, ada seorang menguruskan jenazah tersebut daripada memandikan, mengkafankan, mengebumikan, dia je boleh. Boleh dah dia seorang. Kita lain tak payah berdosa. Tapi dengan seorang pun tak menguruskan sampai busuk orang yang meninggal, maka seluruh orang yang di Korea ataupun yang berada di sekitarnya, ustaz kata imam dan sebagainya, semua menanggung dosa. Itu yang disebut sebagai fardu kifayah. Okey. Dan ditimpa ataupun dan dibebankan kepada masyarakat secara keseluruhannya, dan begitu juga kepada para pemimpin negara kalau mereka mengabaikannya. Kita kena cari siapa yang tidak ada. Kita kena jumpa lah. Kalau tidak, tak layak jadi YB. Contohlah tuan-tuan, saya orang Taiping, tapi bila saya jadi YB, saya buat rumah besar Kuala Lumpur. Itu tak jadi. Bila kita wakil rakyat, nama dia pun wakil rakyat. Kita kena duduk tengah-tengah rakyat. Kecuali kalau ada contoh apa dia? Seminar ataupun apa dia? Persidangan. Berapa persidangan? 2 hari. Lepas 2 hari saya kena balik lah. Sebab di tempat saya orang menunggu. Ni kadang-kadang masa bertanding, boleh pukul 2 malam pun naik rumah. Assalamualaikum katanya. Tapi lepas menang-menang, pukul 2 tengah hari kita pergi rumah dia pun dia tak ada. Itu macam mana? Itu sebab tuan-tuan kadang-kadang bila kita sebut orang marah. Kita kena pilih pemimpin yang boleh menjaga pertama rakyat, kemudahan rakyat dan juga kehidupan rakyat. Kalau kita tengok yang kita pilih itu, ekonomi semakin meruduk, akhlak masyarakat semakin teruk, kan? Sembahyang pun kita tengok dia tak pernah. Nak pilih baru. Jadi dari segi nak milih itu pun kita dah dipertanggungjawabkan memilih orang yang boleh diharapkan. Bercakap semua boleh bercakap.
Saya boleh bercakap. Tuan-tuan, kalau pilih saya akan bangunkan masjid ni jadi 3 tingkat tanpa mengubah struktur dia, bentuk dia, reka bentuk dia, cuma saya akan perbaharui. Saya boleh cakap. Lepas-lepas saya menang, tuan-tuan jumpa saya, tunggulah dalam RMT apa orang. Dalam rancangan Malaysia ke-18. Masa tu saya pun bukan jadi YB dah. Berjanji semua boleh berjanji. Tapi adakah janji itu ditepati ataupun tidak? Okey. Dari samping itu, para pengusaha berhak untuk memaksa pemilik perusahaan untuk memproduksikan ataupun mengeluarkan sesuatu jenis produk yang sangat diperlukan oleh masyarakat apabila para pemilik industri tadi enggan. Jadi maknanya pemerintah ataupun orang yang ditugaskan untuk menjaganya. Contoh dia kata buat kilang tempoyak ni, dia kata kalau macam ni nanti dia kata tak boleh, dia kata tak untung. Bayang, dia kata gaji CEO 70,000 sebulan. Ni pendapatan pun tak dapat untung 70,000 sebulan. Isunya bukan tentang gaji CEO kena 70,000. Isunya ialah bahawa masyarakat dia kena mendapat kemudahan dari segi makanan yang diperlukan di dalam sesuatu kawasan masyarakat tersebut. Okey, jadi pemerintah dia kena arahkan supaya kilang tersebut keluarkan yang ini. Dengan kata sekiranya dia tak boleh juga keluarkan, dia kata rugi, maka duit tersebut boleh bagi subsidi kepada kilang tersebut untuk dia dapat mengeluarkan produk yang diperlukan dalam masyarakat tersebut. Ibnu Qayyim di dalam bukunya yang bernama Turuqul Hukmiyah menerangkan bahawa para pemimpin ataupun penguasa boleh memaksa orang-orang yang mampu bekerja untuk menghasilkan sesuatu dengan upah yang sesuai. Jangan pula paksa orang tu kerja tapi gaji dia RM8 sebulan, RM8 sehari. Dan RM8 sehari kalau sebulan berapa? Lah ni semua baru ni saya sembang dengan Cina. Kebetulan saya motosikal rosak, repair. Sambil-sambil saya mandi merepek je. Itu dia, tuan-tuan, dia toke tu. Ada kedai motosikal. Ni tak boleh lah, dia kata. Dia kata biar dia kata duit kita sikit tapi kita boleh beli banyak, daripada kita duit banyak tapi kita tak boleh beli barang banyak. Betul tak? Apa guna gaji kita contoh 5,000 sebulan tapi nak beli rumah pun tak mampu? Biar gaji kita 2,000 sebulan tapi harga rumah 40,000 saja ni. Sama juga minyak kan? Biar gaji kita 2,000 sebulan tapi minyak RM1 2 kupang, berbanding dengan gaji kita 3,000 sebulan tapi minyak RM2 7 kupang. Kan? Dia kata kat saya, ni tak boleh. Dia kata dia kata kalau air naik tak apa, dia kata. Tapi dia kata kalau tol naik, minyak naik, kemudian elektrik naik, dia kata yang ini barang mesti naik. Dia beritahu dah. Ni dia kata ni tayar tahun depan mesti naik punya. Dia kata siapa pula? Iyalah, dia kata kita kos naik, kita kena bagi naik harga tayar. Takat ni pun tuan-tuan, baru ni saya naik pagi tu 2 kupang, kebetulan pukul 10.30 pagi tu saya telefon apek tersebut, gas habis. Telefon ni sebab bulan lepas gas tersebut orang rumah dah bubuh dalam envelope RM29. Dia pun buka envelope tadi, kira-kira mana lagi 50 sen. Saya kata, pasal apa pula bulan lepas RM29 sudah naik mah? Pasal apa pula naik? Tu minyak pagi tadi sudah naik 2 kupang. Saya kata kat dia, ini gas tadi ke gas malam? Dah, dia tak peduli. Gas minggu lepas ke gas ni kan minyak naik. Gas naik, dia pun kena naik juga. 3 hari lepas tu saya pergi Tesco. Bulan lepas saya beli beras tu RM26 9 kupang. 3 hari lepas naik minyak, harga beras tersebut RM29 9 kupang. Padahal yang dibentangkan baru ni beras tidak kena GST.
Bunyinya beras tidak kena GST. Betul. Itu tak salah. Confirm, saya sokong. Tapi masalahnya, bila minyak naik, beras pun naik. Tuan-tuan yang turun banyak apa dia? Hujan. Betul. Nah, saya ada ikhlas semua ni. Oh, ada yang satu dalam Facebook tu lagi dahsyat kok. Dia kata kalau minyak naik tak setuju, dia kata jangan duduk kat Malaysia. Oh, dahsyat kok. Nah, lepas tu yang kedua bunyi dia kata minyak naik, dia kata isi juga minyak dalam kita. Elok tak payah bising, isi je kata ni. Yang ketiga, apa bising-bising? Dia kata dulu isi RM50, sekarang pun isi RM50, boleh je dia kata. Apa dah tahu? Jadi tipu. Memanglah. Tapi saya tak kata lah ayat tu. Cakap ayat tu kasar lah kan. Saya dulu isi RM50, tuan-tuan minta maaf lah. Saya nak kata tak pernah cukup, tapi rasa RM30 pun tak pernah isi minyak. Kereta tu sekali isi 50, tak pernah isi 30. Dulu saya isi 50, dan ada 23.8 liter. Sekarang saya isi 50, ialah 21.7 liter. Saya sebulan kehilangan minyak 23.4 liter. 24.3 liter silap. 24.3 liter saya kehilangan kehilangan minyak sebulan dengan kenaikan 20 sen. Bayang, mana saya tak cukup 24 liter. Brim. Okey. Nasib baik dapat Brim. Itu jawapannya. Malangnya Brim dapat 3 kali. Bukan semua. Tapi komen-komen pun lepaslah. Sebab saya bertambah minyak sebulan lebih kurang RM53. Jadi setahun lebih kurang 600. Lepaslah juga. Tapi bila tolak-tolak kepada belanja rumah pun tak lepas juga. Setakat tolak minyak, lepaslah Brim tersebut. Bersyukur juga. Jangan kata saya tak bersyukur. Alhamdulillah Brim naik jadi RM950. Bagi gaji yang RM3,000 ke bawah. Ramailah. Apalagi kalau ada anak tuan-tuan yang masih bujang, gaji dia 2,000 ke bawah. Anak ada 7 orang, untung. Seorang 350. Sebulan apa? 7 orang. Untung. Setahun sekali ya. Masalah tu lah. Dia berkata setahun sekali. Kalau sebulan sekali sedap pun. Kalau sebulan sekali sedap. Saya naik minyak RM2 aku bangun tak apa. Naik minyak RM2.7, tapi Brim tiap-tiap bulan 950. Yang hati aku sokong. Okey. Tajuk yang berikutnya, mengeksploitasi kekayaan negara. Sebab tuan-tuan jangan kata dalam Islam ni tentang ekonomi ni. Kalau tuan-tuan baca dalam hadis 40 akhir zaman, dia hadis tu duduk pada hadis yang ke-35. Hadis tersebut adalah hadis yang sahih, iaitulah riwayat At-Tirmizi, yang mana ada 15 perkara kalau manusia lakukan, tunggulah bala Allah. Di antara yang saya sebutkan di sini ialah yang pertama sekali Nabi sebut idza kanal maghnamu dulatan, apabila ada harta negara beredar pada orang-orang tertentu. Nabi sebut dah. Sebab dalam Islam ni Allah semua lengkap. Termasuklah tuan-tuan yang perlu kita beri perhatian ialah tentang, saya nak utarakan kepada tuan-tuan untuk maklumat terbaru. Sebab baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, apa jadi Ustaz dengan undang-undang syariah Islam 2? Senyap je Ustaz. Sebenarnya tuan-tuan bukan senyap. Dalam berita 13 Oktober 2014, baru lagi, yang mana berita tersebut
Tajuk dia Kota Baru. Sehingga kini, ayat tersebut depan sekali saya baca. Ini bukan politik, saya baca untuk jawapan kepada mereka yang kata senyap, tak ada apa bunyi pun. Okay, nah? Sehingga kini UMNO Kelantan belum menghantar wakil menghadiri mesyuarat jawatankuasa teknikal enakmen Majlis Syariah Islam yang diwujudkan kerajaan negeri. Walaupun mesyuarat tersebut setakat ini sudah diadakan sebanyak 4 kali. Wakil tersebut belum hadir walau sekali. Okey. Di antara, supaya tuan-tuan tahu, di antara yang dilakukan oleh Kelantan, sebelum tu perlu kita ketahui bahawa jawatan kuasa terbabit dipengurusikan Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ahmad Abdullah, manakala ahli lain ialah anggota Esko Kerajaan Negeri, Ketua Hakim Syar'i Kelantan, Mufti, Peguam Syar'i dan juga Peguam Sivil dan juga ahli akademik yang dipanggil untuk, sebab dulu nak dibentang dia berkata banyak kekurangan, nak dibentangkan supaya okey, sekarang kita tangguhkan, kita bincang semula, kita kumpulkan ahli-ahli akademik, ulama-ulama, termasuklah ulama yang bukan dalam politik, NGO, ulama yang contoh ustaz-ustaz pondok, mai bincang, bagi idea supaya matlamat ini tercapai. Lalu ada seorang tu dia bangun, wakil Semerak, mencadangkan supaya pelaksanaan hudud dikuatkuasakan terlebih dahulu terhadap wakil rakyat Kelantan di Kelantan. Tuan-tuan, tu Waibil. Okey. Lalu Nasaruddin berkata, perundangan Islam tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja, kerana hukum Islam meliputi semua orang yang beragama Islam. Okey. Selain itu diwujudkan jawatan kuasa pindaan rah undang-undang kanun jenayah syariah 2 dan takzir, iaitulah tahun 2004. Ada aja jawatan kuasa dia. Kemudian Kerajaan Negeri juga menganjurkan forum perdana. Macam-macam buat tuan-tuan. Buat ahli jawatan kuasa, buat forum perdana, iaitulah pada 27 dan juga 28 Oktober tahun lepas. Buat dah. Diskusi perundangan syariah, pun buat dah. Apa lagi? Bengkel mengenai korinah hamil dan kelahiran anak sebagai keterangan bagi pensabitan zina. Baru ni kata Timbalan Menteri Dalam Negeri, Timbalan tadi, yang Datuk Junaidi. Dia kata walaupun bukan kuasa mandatori, mana-mana anak yang dilahirkan di Malaysia sedangkan ibu bapanya tidak berkahwin, tapi ibunya orang Malaysia, maka dia kata ujian DNA boleh dijadikan membantu supaya anak tersebut boleh didaftarkan menjadi warga negara Malaysia. Kalau dengan itu boleh kita wujudkan, maka saya nak bacakan kepada tuan-tuan untuk pengetahuan apa yang berlaku. Okey. Kes melibatkan rogol 2 pelajar wanita berusia 15 dan juga 17 tahun oleh 38 lelaki di Keterek pada 20 Mei 2014 lalu. Kita nak biarkan. Bila kita ataupun orang-orang tertentu nak buat undang-undang, ada yang menyanggah. Dia kata undang-undang ni kalau dilaksanakan menzalimi wanita. Dia kata nanti wanita ni sekiranya dia dah dirogol, lepas tu dia buat aduan, dia tak boleh mendatangkan 4 orang saksi, lepas tu dia pula kena sebat 80 kali. Kalau macam tu matilah kami wanita. Awak dah baca belum? Jangan tuduh dengan sembarangan. Okey, saya nak bacakan kepada tuan-tuan. Seksyen 9(2). Aduan oleh seseorang perempuan yang dia dirogol oleh orang tertentu tanpa berupaya membawa saksi seperti yang disyaratkan, tetapi ada korenahnya, hendaklah disiasat, dan jika syarat-syarat yang dikehendaki tidak dikehendaki syarat,
tidak dipenuhi untuk menghukum pesalah di bawah hukuman hudud, dan sebaliknya ada cukup bukti yang tidak boleh disangkalkan dengan keterangan sama ada secara langsung atau tidak langsung yang menunjukkan pesalah telah melakukan persetubuhan ke atasnya dengan kekerasan dan tanpa kerelaannya, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman ta'zir, dan perempuan itu tidak boleh dikatakan telah melakukan qaza. Tak mau baca? Baca dulu. Nah, Korenah ada. Kata kalau tadi okey, dijumpai air mani pada badan perempuan ataupun dalam kemaluan perempuan tersebut, buat ujian bahawa memang si tertuduh punya, boleh disabitkan kesalahan. Tuan-tuan, yang istimewanya lagi bahawa kalau undang-undang yang sedia ada sekarang ni, sekiranya si lelaki itu salah, katalah disebat 10 kali dan penjara 20 tahun. Tapi ni yang perempuan ni macam mana? Menanggung malu. Dalam enakmen mahkamah syariah ni, istimewanya lagi si perempuan tersebut akan diberikan pampasan. Katalah tuan-tuan, pampasan apa? 300,000. Bolehlah perempuan tersebut, kalau dia contohnya dia malu dah, tak duduk dah di Taiping, dia pindah contoh pergi Pulau Pinang, adalah modal nak berniaga, 300,000. Ni kalau dia dah kena rogol, duduk di Taiping hari-hari, yang hak tu jangan Pinang tahu, yang hak tu kena rogol dah. Allah, nak malu kawan. Nah, termasuklah juga statistik PDRM menunjukkan antara kes jenayah yang paling tinggi di Malaysia ialah jenayah harta melibatkan kecurian dan jenayah kekerasan melibatkan rompak dan rogol. Itu statistik PDRM. Nah, termasuklah juga yang terbaru-baru ni, apabila mana seorang perempuan dibawa boyfriendnya satu kerja kilang rakyat Nepal, mati, dipercayai dibelasa oleh anak perempuan tersebut. Kalau saya pun tuan-tuan hilang akal juga. Kita tengok-tengok ada kat rumah kita lelaki, dia pun panggil kawan-kawan dia pergi belasa kawan tu, mati. Sekarang ni yang sedang dibawa ke mahkamah didakwa ialah di Pulau Pinang, yang mana seorang penganggur membunuh teman wanitanya. Tapi bila siasat punya siasat, teman wanita dia ni ada suami. Dah 3 tahun dah dia ada hubungan dengan penganggur tersebut. Tetapi apabila mana katanya suaminya mula untuk menghidu kejadian ni, dia pergi ke rumah lelaki tersebut, dia nak putuskan hubungan, dia takut suami dia nanti tahu. Apa kita jadah? Itu nak kata kes rogol. Cuba tuan-tuan baca, termasuklah yang terbaru, seorang pelajar tingkatan 2 dirogol oleh 6 orang lelaki. Bila siasat punya siasat, dia keluar dengan budak lelaki tersebut pukul 2:30 pagi. Itu nak rogol apa? Kadang-kadang janji jom kita pergi tengok bola. Pergi tengok bola kat Ipoh. Balik-balik saya lagi pukul berapa gagak tengok bola? Itu rogol lah tuan-tuan. Satu. Yang kedua, kita tengok hari ini kes-kes rogol yang berlaku, perempuan tersebut tak ada menunjukkan trauma. Tuan-tuan, kalau kita bukan setakat rogol, tengah apa? Tengah balik sembahyang sat lagi selipar hilang pun melelang. Tengok sana, tengok pintu sana, tengok pintu sini. Ada tuan-tuan hilang selipar. Relax sedekah terus masuk ke ada. Dah melelang juga dia. Itu hilang selipar. Ni hilang kendaraan dia. Tengok relax je, rogol kan. Cuma sebab kita akta, setuju tak setuju, bila mana perempuan tersebut di bawah umur, dikira kes rogol tu je. Yang hak tu tak disiasat. Patut itu perbetulkan dulu. Itu sebab bahawa cukup baik apabila mana pihak-pihak yang ingin melaksanakan undang-undang Syariah 2 ni bertolak ansur, maksudnya bukan ego dengan meluluskan undang-undang tersebut, tetapi bab main bincang masalahnya orang-orang
Yang halang orang-orang yang kata tak betul ini adalah hukum orang-orang tertentu, bukan berdasarkan Quran Sunnah, tapi bila bawa mai bincang tak mau main.